Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Semua belajar kelas 2 Osmaniyah. Okey, hari ni, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ni, bagi sama-sama dengan Ustaz, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk, iaitu tajuk Al-Azanu wal-Iqamah. Ma makna azan, ma makna iqamah. Ni nampak, azan dan iqamah. Azan ni kebanyakannya ramai dah tahu kan, azan kan. Maksudnya waktu semayang apa-apa, biasanya masjid, surau, azan. Kan waktu sekolah kita kan kadang-kadang kan, masuknya waktu zuhur, sekolah kita ada azan kan. Sebelum ni kan, iqamah. Lepas azan kita nak semayang tu, barulah iqamah. Okey, kita nak belajar hari ni iaitu tajuk Al-Azan wal-Iqamah. Okey, kita masuk dulu pada ta'rif. Ta'rifu Al-Azan. Ta'rif azan. Apa makna azan ni sebenarnya? Azan ni apa makna dia? Makna azan ni al-i'lamu bidukhuli waqti solat. Maknanya dia nak memberitahu masuknya, dukhul ni masuknya waktu solat. Azan ni apa dia? Azan ni nak memberitahu bila bunyinya azan, maknanya nak memberitahu masuknya waktu solat. Tu dia. Bila masjid azan tu, bila dengar bunyi azan masjid, surau, menandakan masuknya waktu solat. Biasanya azan ni pada sembahyang yang wajib. Azan yang wajib, sembahyang yang wajib sembahyang apa? Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, isyak dan subuh. 5 waktu tu je biasanya kita dengar bila masuknya waktu tersebut akan berkumandang suara azan. Tu makna azan maknanya bila bunyinya azan, maknanya masuknya waktu solat. Kalau ni kalau pukul 2, kalau pukul 1.30 tu masuknya waktu zuhur lah. Kalau dalam pukul 4.30 tu kita tahu dah 4.30 waktu asar. Bila azan akhirnya maknanya dah masuk waktu asar. Bila maghrib dalam pukul 7 lebih, 7.30, 7 suku tu, dalam waktu tu kalau bunyi azan dah masuknya waktu solat maghrib dan seterusnya lah, subuh dan isyak. Okey, azan. Tu makna azan. Okey, ta'rifu al-iqamah. Ma makna iqamah? Iqamah ni apa dia? Iqamah ni apa dia? Pemberitahuan untuk bermulanya solat. Okey, kita nak start solat. Bila kita dah nak start solat tu, biasanya muazzin akan iqamah. Bila dah azan tadi, kita dah sembahyang sunat apa semua, muazzin akan mula iqamah. Bila start je iqamah tu, menandakan apa? Menandakan kita dah nak bermula untuk solat. Tu iqamah. Kalau azan, pemberitahuan untuk masuknya waktu solat. Pemberitahuan masuknya waktu solat, manakala iqamah ni pemberitahuan untuk memulakan solat. Tu dia. Ni dia. Ni adalah lafaz-lafaz azan. Yang pertama, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Ni azan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah 2 kali. Ni adalah lafaz-lafaz yang kita kena ucap semasa kita azan ataupun semasa kita mendengar orang azan. Okey, mari jom kita dengar orang azan macam mana.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tu dia lafaz-lafaz azan tadi kan. Macam mana tadi daripada Allahu Akbar sampailah la ilaha illallah. Itulah lafaz-lafaz azan. Ni makna dia. Allahu Akbar tu apa makna dia? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita azan tak boleh dalam bahasa Melayu. Tak boleh. Tiba-tiba kamu azan tiba Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak boleh. Kita wajib azan dalam bahasa Arab. Tak boleh azan dalam bahasa Melayu. Ni terjemahan dia, makna dia. Asyhadu an la ilaha illallah tu apa makna dia? Okey, nanti boleh baca kat sini nota yang ustaz bagi ni. Okey, tu azan tu lafaz azan. Biasanya ustaz rasa kamu dah pernah dengar dah azan ni. Kebanyakan ni semua pernah. Mesti semua pernah dengar azan. Dekat masjid, dekat surau, dekat TV. Semua pernah dengar ya. Okey, tadi lafaz azan. Sekarang ni kita masuk pula lafaz iqamah. Lafaz iqamah. Okey, ni lafaz iqamah. Sama juga macam azan tadi, sama je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi lagu dia taklah macam azan tadi. Dia lagu dia biasa je. Contoh dia Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tu lafaz azan. Lafaz iqamah dalam bahasa Arab. Dia sama macam azan, tapi ada macam azan 2 kali kan. 2 kali. Hayya 'alas solah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, tapi waktu iqamah hanya sekali saja. Cuma ada tambahan lagi lah. Qad qamatis solah tadi, azan tadi tak ada qad qamatis solah kan. Hayya 'alal falah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah kan. Tapi dalam iqamah ada qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Maknanya apa? Sesungguhnya telah hampir untuk mendirikan solat. Dia panggil orang. Maknanya apa yang saya cakap tadi, iqamah ni apa dia? Iqamah ni untuk panggil orang untuk nak semayang dah. Azan tadi menandakan masuknya waktu solat. Iqamah ni kita nak panggil orang bersedia untuk kita mulakan dah solat. Kita dah nak mula solat dah. Sebelum kita mulakan solat tu, kita kena iqamah, menandakan kita dah nak mula untuk solat. Tu dia. Okey. Jom kita dengar orang iqamah macam mana. Mari kita mula solat berjamaah. Siapa boleh iqamah? Ipin, mulakan. Baik, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey. Nampak kan? Macam itulah lafaz iqamah. Okey, bila lepas azan, lepas iqamah, mestilah ada doa dia. Macam kita makan lah. Kita lepas makan, sebelum minum, selepas minum, semuanya ada doa dia. Sama juga lepas azan pun ada doa, lepas iqamah pun ada doa. Okey, ni adalah doa selepas azan. Ad-du'a'u ba'da al-azani. Doa ba'da dia apa dia mana? Ba'da ni selepas. Kalau sebelum apa? Kalau sebelum qabla. Qabla sebelum, ba'da selepas. Doa selepas azan. Ni doa selepas azan. Allahumma rabba hazihid da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asuhu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah. Ni doa ni adalah doa azan. Nanti Ustaz nak kamu ada masa dalam sebelum buka sekolah. Okey, kamu naik sekolah 1 hari bulan 3. Nanti Ustaz nak kamu ada dalam masa seminggu, kamu tolong hafal doa azan ni. Boleh ya? Sekali lagi ikut Ustaz. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, ataupun ati Muhammadanil wasilata wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah. Wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah. Wab'ashul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ni adalah doa selepas azan. Okey, balik nanti
Bukan balik nanti. Nanti bila ada masa-masa free nanti, hafalah doa ini. Okey, seterusnya. Tadi dah doa azan. Ni doa ba'da apa dia? Ba'da apa makna dia? Ba'da selepas. Ni doa selepas iqamah. Sama juga macam doa azan tadi. Sama je, sebiji je. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asuhul maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Tu sama je. Sama je dengan doa azan tadi. Doa iqamah dengan doa azan same sama-sama. Sama je makna dia. Sama makna. Okey, seterusnya kita masuk pula bahagian al-farqu baina al-azani wal iqamah. Farqu ni apa makna dia? Farqu ni makna dia perbezaan. Baina di antara azan dan iqamah. Apa perbezaan antara azan dan iqamah? Doa dia sama, lafaz dia pun sama. Cuma ada satu dua je yang berbeza. Lafaz dia, lafaz azan dan iqamah, doa dia pun sama. Yang ni apakah perbezaan antara azan dan iqamah? Okey, kita tengok kat sini. Anak panah yang pertama ni kita tengok al-azanu. Al-azanu ni makna dia azan lah. Azan. Dalam bahasa Arab pun al-azan, bahasa Melayu pun azan juga. Okey, kita tengok azan dulu. Okey, kita tengok sebelah ni sebelah kanan ustaz ni azan, sebelah kiri ustaz ni al-iqamah. Okey. Azan, perbezaan azan dan iqamah yang pertama, al-i'lamu bidukhuli waqti solat. Maknanya dia apa? Pemberitahuan masuknya waktu solat. Yang mula-mula yang Ustaz cakap tadi, apa makna azan? Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu solat. Bila dah berkumandangnya azan, maknanya masuknya waktu solat tersebut. Kalau azan pada waktu maghrib, mana masuknya waktu maghrib. Kalau azan tu waktu subuh, kamu tidur tengah-tengah tidur tu tiba-tiba terdengar azan, kamu dah tahu, tu maknanya masuknya waktu subuh. Okey, perbezaan azan yang pertama. Kita tengok iqamah pula. Iqamah apa makna dia? Iqamah apa makna dia? Al-i'lamu bil qiyami ila solat. Ila solat. Maknanya apa? Pemberitahuan untuk bangun memulakan solat. Sama macam Ustaz cakap juga tadi. Bila kita dengar je iqamah, menandakan Bilal tu ataupun muazzin tu panggil kita untuk siap sedia untuk kita memulakan solat. Selepas azan, bila dah sembahyang sunat apa semua, bila kita duduk sebentar tunggu orang sembahyang sunat ke apa semua, Bilal akan bangun untuk iqamah. Bila kita dengar je iqamah tu, kita kena bangun siap-siap. Kita kena bangun terus. Kita bangun terus menandakan kita kena bersedia untuk memulakan solat. Tu dia. Tu perbezaan antara azan dan iqamah yang pertama. Yang kedua, azan. Perbezaan yang kedua. Yushra'u lirrijali faqat. Makna dia apa? Disyariatkan kepada lelaki sahaja. Azan ni dekat masjid kita pernah dengar tak? Orang perempuan azan. Tak ada kan? Kalau dengar tu, mana tak boleh tu? Salah. Tak boleh. Azan ni dia mestilah lelaki sahaja. Tak bolehlah tiba adik perempuan kamu, orang perempuan tiba, saya nak azan lah dekat masjid, nak bagi orang dengar suara saya yang sedap ni. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena azan ni hanyalah untuk orang lelaki sahaja. Untuk orang lelaki sahaja. Berbeza pula dengan iqamah. Iqamah tushra'u lirrijali wan nisa'. Apa makna dia? Disyariatkan kepada lelaki dan perempuan. Contohnya sembahyang kat rumah. Sembahyang kat rumah.
abang dengan adik. Adik perempuan. Ataupun abang lelaki dengan mak dia. Dengan mak dia. Mak pun nak suruh abang jadi imam, mak dia jadi makmum lah. Perempuan. Okey. Bila abang dia dah azan kat rumah tu mak dia kita nak mula semayang, mak dia iqamat. Boleh, tak ada masalah. Perempuan pun boleh iqamah. Tetapi kalau azan tak boleh. Kalau azan hanyalah untuk lelaki sahaja. Tetapi iqamah boleh lelaki dan perempuan. Tu perbezaan. Ada dua perbezaan. Okey. Azan untuk panggil, untuk memberitahu masuknya waktu solat. Kalau iqamah memberitahu untuk bersedia untuk solat. Kalau azan disyariatkan ataupun hanya lelaki saja yang boleh. Hanya lelaki saja yang boleh azan dekat masjid tu. Bagi orang dengar tu, yang kita laungkan tu untuk menandakan waktu masuk tu, hanya lelaki sahaja. Kalau iqamah pula, boleh untuk lelaki dan perempuan. Tapi kalau kat masjid tu tak boleh lah perempuan kan ada soft kat belakang, ada tempat yang dah dikhususkan kan dekat masjid kan. Tak boleh lah tiba-tiba perempuan datang ke depan untuk iqamah, tak boleh lah. Kita bagi lelaki lah. Afdal kita dahulukan lelaki. Okey. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, hari ini kita belajar tajuk azan dan iqamah. Okey, dalam masa seminggu ni untuk kita bermula persekolahan, untuk kamu datang ke sekolah, untuk kita bertemu muka. Okey, Ustaz nak kamu hafal doa azan. Doa azan dengan iqamah ni samanya. Okey, hafal je. Ada 4 baris je. Ustaz rasa kebanyakan dia dah hafal dah, insya-Allah. Dah hafal, siapa yang dah hafal tu lancarkan betul-betul. Yang mana yang belum hafal, hafal. Insya-Allah. Itu saja. Nanti Ustaz akan bagi kerja. Ustaz bagi kerja tentang azan. Tentang azan dan iqamah. InsyaAllah. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.